Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan majlis kita dengan bacaan doa, dengan bacaan Al-Fatihah, Alhamdulillah, saya bagi salam dulu lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini adalah kali kedua saya sampai di surau yang sangat indah dan permai ini. Mudah-mudahan Allah akan mengekalkan keindahan ini berlama-lama dalam hati kita. Sentiasa hati kita ini rasa tenang dan tenteram. Sekarang kita sedang merasai tenang dan tenteram tu di rumah Allah. Mudah-mudahan di mana pun kita, balik rumah nanti, di pasar ke, dekat shopping ke, kat jalan raya ke, sepatutnya kita bawa hati yang tenang dan tenteram itu di mana-mana. Kan rasa tenang tak ni duduk rumah Allah ni? Rugi kalau yang sekarang berada di rumah Allah tapi hatinya masih resah gelisah, masih duk ingat-ingat kesedihan, kelukaan. Jadi saya nak menyeru muslimin, muslimat sekalian, dunia memang tak habislah sebab kita duduk dekat dalam dunia lagi. Nanti kalau dah pindah ke alam barzah, habislah dunia tu. Cerita alam barzah lah pula kan. Agak-agak mana lagi susah hidup kita ni, kat dunia ke kat alam barzah? Allah je yang tahu. Rasa lagi mana lagi takut? Takut nak hidup kat dunia ke nak takut hidup dalam alam barzah? Subhanallah. Kalau fikir logik akal kan, lagi takut dah kau nak fikir pasal hidup alam barzah. Dah lah seorang-seorang. Kita dah biasa ada pasangan, dah biasa dengan anak-anak, dah biasa ni. Kalau kita tengok ada orang tua kan, duduk dalam rumah seorang-seorang pun kita rasa kesian kan. Kesiannya seorang-seorang kat rumah. Rumah besar, kalau ikutkan selesa, ada lampu terang, ada TV boleh buat bunyi bising, ada katil boleh rehat, ada dapur nak pergi makan, makanan pun banyak. Kita rasa kesiannya, sunyinya. Lepas tu ada sekali-sekala dia keluar, anak-anak balik. Tapi bila kita berpindah ke alam barzah, kita tak keluar dan tak ada orang boleh masuk dalam ruang tu. Dan kita betul bersendirian, berhadapan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi teman kita tanah, cacing ulat, malaikat yang datang. Allahu Akbar, subhanallah. Alhamdulillah, pagi ni Allah pilih kita untuk berada di masjid, di surau, di rumah Allah, berada di majlis ilmu di taman syurga. Alhamdulillah, syukur. Dan bila saya sampai tadi, first saya tengok, sebab dulu kan masa datang memang penuh. Masa tu kan kita tak ada COVID lagi, ingat kan? Dalam 2 tahun lepas ke? Penuh, tak muat tempat duduk. Maksudnya padat, tak muat parking. Bila saya sampai tadi, saya tengok, bang, kosong ni. Pertama saya kata, sekarang adalah bulan Ramadan, banyak masjid surau dan terutamanya muslimat buat tadarus. Dan waktu ni sebenarnya tak habis tadarus lagi. Betul kan? Biasanya pukul 10 lah baru habis. Sebab itu kuliah duha tempat lain tu dia orang mula pukul 10, masa tu orang dah agak ramai. Dan mungkin nanti dalam dekat pukul 10 makin bertambah lah tu. Dan yang paling utama sebenarnya yang saya tahu dilimitkan. Yang berdaftar limit lah untuk kehadiran ni. Kerana kita mematuhi SOP. Masya Allah. Jadi masing-masing duk fikirkan tak ada ruang, tak ada ruang. Rupanya 100 orang yang mikir macam tu. 100 tak datang. Sebab takut tak muat. Jadi masing-masing tak mencuba dulu. Jadi ni pun kita nampak dah padat dah ni. Dah penuh dah, mungkin ada sikit ruang.
belakang tu saja. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, saya sangat bahagia dan gembira dengan jemputan surau Ubudiyah. Cantik nama surau ni. Dulu Ubudiyah juga kan nama? Ke dah berubah? Sama. Ubudiyah maksudnya sebagai pengabdian. Kita mengabdikan diri. Memang bijak idea orang yang mencadangkan nama ni. Surau Ubudiyah. Ubudiyah sebagai membawa maksud pengabdian kita kepada Allah. Jadi bila kita datang sini, mudah-mudahan kita sedar diri bahawa kita hamba. Kita sedar diri bahawa kita hina. Hina sangat kita ni. Allah cipta daripada air mani. Kalaulah air mani tu jatuh dekat tanah, kita sebut apa? Itik tak sudu, ayam tak patuk. Betul kan? Maksudnya tak ada nilai pun air mani tu, dibuang-buang macam tu je. Dan dianggap kotor. Walaupun bukan najis tapi kotor. Daripada percantuman air mani lelaki dan perempuan, keluar pula melalui mana? Bahagian bawah tu lah. Kan? Berdekatan dengan ataupun melalui saluran najis. Walaupun kita kata perempuan tak seorang najis, Ustazah, dia lubang yang ketiga. Sebab buang air kecil melalui pundi kencing. Lepas tu saluran ketiga itu dia bersambung dengan rahim. Betul. Lelaki melalui saluran najis. Nak sebutnya, kita ni berasal daripada setitis air mani yang kotor. Bukan najis, kotor. Ada beza. Kemudian kita ni daripada keluar melalui seolahnya saluran najis. Hina kita ni, kotor. Lalu Allah muliakan kita. Allah mulia semulia-mulianya, sehingga Allah sebut di dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya aku ciptakan manusia. Bukan Allah sebut malaikat. Allah tak sebut jin. Allah tak sebut binatang. Allah tak sebut langit, bulan, bintang, matahari. Tapi Allah sebut di kalangan makhluknya yang berjuta berbilion ni, Allah sebut laqad khalaqnal insan. Maka sesungguhnya aku menciptakan manusia ahsani taqwim, dengan sebaik-baik penciptaan, ciptaan terbaik kita manusia. Subhanallah. Lalu Allah berikan kita akal, dan akal itu membuatkan kita hebat. Dengan akal manusia ini rendah boleh cipta bangunan yang mencakar langit, tinggi sampai 40, 50, 60, 70 tingkat. Dengan akal manusia, Allah berikan manusia mampu lebih laju daripada burung yang terbang. Daripada akal manusia cipta apa? Kapal terbang, jet, apa semua tu lah. Manusia tak ada insang untuk bernafas di bawah lautan. Tapi Allah bagi akal, kita boleh hidup di bawah lautan. Duduk dalam kapal selam berapa lama. Boleh pakai gas tu, boleh menyelam sampai dasar lautan. Hebat kan? Dengan akal manusia boleh menundukkan binatang yang buas, menjinakkan harimau. Akal manusia boleh menjinak dan boleh mengalahkan binatang berbisa, ular, siap cabut bisa lah apa, boleh berkawan dengan ular. Dengan akal yang Allah beri, manusia boleh menguasai udara, menguasai lautan, menguasai bawah tanah, gali-galian apa semua. Allahu Akbar. Allah tundukkan dunia untuk makhluknya yang terbaik, iaitu manusia. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya mulakan mukadimah ni sebenarnya nak highlight ataupun nak sedarkan diri kita betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan saat ini. Belum cerita saat minggu lepas, saat bulan lepas, saat sejak lahir. Kalau kita nak hitung saat ini yang sedang berdetik ni, terlalu banyak nikmat yang Allah beri berganda-ganda. Kalau kita nak hitung ni, kalau kita nak tulislah sekarang, agak-agak cukup tak? Subhanallah. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, sekiranya kamu, iaitu manusia, kita ni,
berkeinginan untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, menuliskan kehebatan Allah ataupun tanda-tanda kehebatan Allah, nikmat-nikmat yang Allah kurniakan. Kalaulah kita guna dakwat, pen yang ada dakwat, dan dakwat itu kita gunakan air laut, maka akan kering habislah 7 lautan, dan ditambah lagi dengan 7 lautan pun tak habis lagi tulis banyaknya nikmat-nikmat Allah. Nikmat paling utama saat ini, Allah beri kita nikmat Islam. Allah beri kita nikmat Islam. Umat Islam ada lebih kurang dalam 3 bilion. Manusia ada dalam 7 bilion lebih hari ini. Daripada 3 bilion tu, tuan-puan dimati Allah sekalian, ramai Allah beri Islam. Tapi lebih ramai yang tak kenal langsung siapa Tuhan mereka, iaitu Allah. 4 bilion lebih lagi tak kenal bahawa Nabi Muhammad itu Nabi mereka. Tak pernah tengok isi kandungan Al-Quran, tak pernah salat. Bukan Islam, kufur dengan Allah. Tapi sebab kita lahir-lahir Islam, kita rasa biasa. Kecuali orang mu'alaf baru masuk Islam, baru mengenal, mungkin dia rasa perbezaan. Kita sebab lahir-lahir Islam. Kemudian daripada lebih kurang 3 bilion umat Islam itu, bukan semuanya salat, syukur, nikmat Allah bagi kita hidayah dan kekuatan untuk salat. Daripada 3 bilion tu bukan semua puasa walaupun di bulan Ramadan. Dalam ramai-ramai tu lagi kecil, tak ramai yang suka hadir majlis ilmu seperti muslimin muslimat sekalian. Dan tak ramai yang suka imarahkan rumah Allah untuk majlis ilmu seperti ini. Dan ramai-ramai tu di kalangan muslimat, wanita Islam, tak ramai pun yang tutup aurat dengan baik. Ada yang walaupun umur dah 50, 60, 70 masih lagi seksi, pakai ketat, pakai singkat, pakai sendat. Kalau kita tengok, kita kata, alahai, tak sedar diri lagi, dah tua, dah bangka. Lepas tu berlipat-lipat pula tu, pakai juga baju ketat. Boleh kira ada 4 lipat. Satu perut tu ada 4. Rajin pula kita ngira kan, tertengok. Tetapi hakikatnya masa itu, daripada kita melihat aib dia, membesarkan kesyukurannya Allah. Rupanya apa yang aku pakai hari ini, kalau tanpa hidayah, tanpa taufik. Taufik apa? Kemampuan mengikut hidayah. Tanpa pertolongan, tanpa petunjuk, tanpa ihsan daripada Allah, kita tak mampu. Dan kalau Allah nak switch je kita jadi macam tu, tak pelik tuan-puan dimati Allah sekalian. Syukur kita sekarang berada di taman syurga. Syukur masih bernyawa. Syukur mata masih lagi boleh melihat. Ramai mana yang Allah dah tarik nikmat mata. Asal boleh melihat, kerana penyakit-penyakit sekian-sekian tak boleh melihat. Syukur masih boleh mendengar. Syukur tangan masih boleh digerakkan. Ramai mana yang lumpuh pada saat ini. Syukur masih ada kaki yang boleh berjalan walaupun kita sakit lutut. Syukur lidah kita masih boleh berkata-kata. Ramai mana yang lahir ada lidah tapi tidak mampu mengeluarkan walaupun satu patah perkataan, bisu. Ramai mana yang ada telinga elok, 2 pasang, sepasang, tetapi Allah tak berikan pendengaran. Allahu Akbar. Dalam satu buku baru ni yang saya baca dalam 3 hari yang lepas, seorang orang yang alim, hafaz Al-Quran, hafal hadis Nabi yang banyak, menghafaz Al-Quran 30 juzuk lancar, Masya Allah. Bila ditanya oleh anak muridnya, apakah kekesalanmu di atas ujian Allah? Dia buta daripada sejak lahir. Buta, tak pernah lihat apa-apa. Pandangannya sepanjang hidupnya adalah hitam semata-mata, gelap, tak nampak apa-apa. Lalu bila ditanya, apakah kekesalanmu? Ataupun ralat, apa yang rasa macam terasa sangat, terasa bila tak pernah lihat. Orang buta ni, tuan-puan dimati Allah sekalian, kalaulah saya minta seorang di kalangan kita ni tutup mata, lepas tu berjalan keluar pergi kat kereta dia, kita boleh tengok cara dia berjalan macam mana. Macam mana cara dia berjalan? Meraba-raba. Mungkin kalau kita yang tak biasa siap raba lantai, mengangkat kot. Yalah, kan takut tu tangga nak ke sampai tu gelap, tak nampak apa-apa. Bayangkan kalau satu hari saja kita ikat mata kita, jangan tengok apa-apa.
Tuan-puan, mungkin kita rasa lemas, rimas. Masa tu mungkin menangis, lepas 1 jam menangis. Baru rasa betapa besarnya nikmat mata yang Allah beri selama ini. Yang kita boleh tengok semua warna. Kita boleh tengok wajah kita. Kita boleh tengok wajah pasangan. Yang kadang kita rasa menyampah tu, rupanya Allah bagi kita nikmat tengok wajah. Nikmat mata tu. Tapi ada orang Allah beri dia mata, tapi dia selalu melihat aib, melihat keburukan, menghitung apa kesilapan orang dan sebagainya. Allahu Akbar. Lalu guru Syekh ni menjawab, aku ada 2 yang aku kesali sepanjang hidupku di dunia ini yang aku tidak dapat lihat. 2 perkara saja yang aku rasa sangat kesal, aku tak dapat lihat. Dia bukan maksudnya dia protes, tak puas hati dengan Allah, tak. Yang lain dikata tak ada masalah. Yang pertama yang aku kesali, aku tidak dapat lihat dan aku tak boleh bayang bagaimana rupa, iaitu ciptaan Allah yang bernama manusia. Diri dia sendiri, manusia. Bukan dia nak tengok diri dia. Lalu dia membacakan firman Allah, kerana Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maka sesungguhnya aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Dia kata dia sangat berhajat nak melihat ciptaan Allah yang terindah ini, iaitu manusia. Tetapi aku tak pernah membayangkan bagaimana Allah ciptakan manusia ini begitu indah. Sebab dia tidak pernah ada apa-apa bayangan dalam hidupnya. Contoh kalau kita kata tak terbayanglah bidadari cantik macam mana. Tapi kita macam ada bayangan. Kita tengok ada wanita yang sangat cantik, kita kata macam ni kot bidadari, tapi 10 kali ganda. Korang kita ada bayangan. Orang yang buta ni, kalau sebut hidung, walaupun dia boleh rasa, dia tak pernah boleh terbayang rupa hidung macam mana. Kalau sebut bumi ini menghijau, dia tak tahu warna hijau tu macam mana, warna putih tu macam mana, warna kuning tu macam mana, warna merah tu macam mana. Sebab dia tak pernah nampak warna selain daripada hitam. Kalau kata mata bersinar-sinar, dia tak boleh bayang mata tu macam mana. Tangan kata ada 5 jari, dia tak boleh bayang jari tu macam mana. Dia tak pernah nampak apa-apa. Dia kata kekesalanku sebab di dalam Al-Quran banyak cerita tentang manusia, tapi aku tak boleh nak melihat dan membayangkan manusia yang indah tu macam mana. Kemudian kekesalanku yang kedua ialah, aku ingin sekali melihat langit. Kerana kita tahu dalam Al-Quran Allah sebut banyak kali tentang langit. Dan aku tidak terbayang bagaimana langit yang Allah ciptakan itu tidak bertiang. Kita tengok langit, masjid ni, surau ni ada berapa tiang? 1, 2, 3, 4 tiang besar. Tapi tepi tu tiang lagi tu, 4, 5. Hanya sebesar ini tapi banyak tiang. Luar belum kira lagi tiang-tiang. Bayangkan langit yang begitu tinggi, bukan hanya untuk bumi tapi untuk semua galaksi. Sebab langit tinggi lagi, Bima Sakti apa galaksi besar lagi. Kita rasa bumi ni dah besar kan? Tapi saintis bila dia boleh dah satellite lagi tinggi, bumi adalah hanya salah satu bintang kecil daripada mula-mula mereka ingat bintang-bintang kecil dalam galaksi Bima Sakti ni adalah dalam ribu-ribu bintang kecil. Bila mereka boleh tengok lebih jauh, rupanya ada juta-juta. Lepas tu ada bilion. Lepas tu rupanya ada trilion. Kemudian ini baru Bima Sakti. Lalu mereka mengatakan sebenarnya infinity tak boleh dikira. Tuan-puan, trilion tak tahu berapa banyak, bilion tak tahu berapa banyak, infinity tak boleh dikira. Itu baru dalam galaksi Bima Sakti. Belum galaksi-galaksi lain. Tiba-tiba galaksi Bima Sakti yang ada bintang-bintang kecil seperti bumi ini, dia semakin mengecil sebab rupanya galaksi pula ada dalam juta-juta. Faham tak? Juta-juta. Kita tidak tahu ada hidupan apa di luar sana. Yang kita tahu bumi ni hebatnya. Dan langit di mana? Atas lagi. Dan bagaimana langit tidak bertiang. Langit berlapis-lapis, tempat tinggalnya para malaikat, tempat tinggalnya para nabi. Masya Allah, Allah kata. Mudah-mudahan bila saat kita mati, saat kita meninggalkan dunia ini, roh kita semua diangkat ke langit. Amin ya Rabbal Alamin. Kerana roh orang soleh akan diangkat ke langit. Tapi roh orang yang kufur ataupun orang yang munafik ataupun orang yang kita sebut fasik. Fasik ni orang Islam tapi dia mati dalam keadaan tak sempat bertaubat, dia sedang maksiat. Rohnya berlegar-legar, tidak sampai ke langit.
Tapi insya-Allah mudah-mudahan roh kita semua akan sampai ke langit, saling bertemu dengan arwah yang kita cintai, bertemu dengan arwah ibu ayah kita. Subhanallah. Gema. Subhanallah. Tapi dalam ni okey kan? Mungkin gema kat luar je. Dalam ni pun gema. Okey. Cuba dijauhkan pula saya ni. Okey, kan nanti air dah tak bagi. Kan jadi kena dekat sikit. Subhanallah. Masya-Allah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Alhamdulillah. Sebenarnya itu mukadimah yang tak dirancang lah. Lepas ni ada mukadimah yang dirancang ya. Panjang. Alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang menjemput saya hadir di sini walaupun saat akhir. Sebenarnya confirmation dan 2 hari lepas kan Tuan Haji. 2 hari lepas ni confirmation, tapi kehadiran subhanallah, alhamdulillah. Boleh tunjukkan jemaah kita. Walaupun 2 hari lepas, tetapi surau Ubudiyah Allah kurniakan penjaga-penjaga wakil Allah yang amanah, yang memahami tentang perjuangan, berjuang untuk buat yang terbaik untuk agama Allah. Walaupun baru 2 hari lepas, 3 hari lepas, tidak berkata tidak, bukan macam mana last minute tak boleh, kita kena mesyuarat dulu, kita kena, tak ada. Namanya nak buat majlis ilmu, kita pun sebenarnya kenapa last minute, ada satu program dibatalkan last minute hari ni, sepatutnya saya ada ceramah di lokasi. Kemudian kita terus fikir, saya rasa sayang, sayang kalau kosong. Kemudian adalah melalui orang tengah menghubungi Tuan Haji. Subhanallah, akhirnya Allah mempermudahkan. Allah memudahkan semuanya. Alhamdulillah, saya pun sampai dalam pukul 9 tadi, walaupun sangat jam daripada Seremban. Kita fahamlah sangat jam. Sebab ramainya orang kerja di sekitar KL apa semua diduduk di Seremban. Jadi banyak tersekat tadi di highway. Subhanallah, alhamdulillah. Nak ucapkan terima kasih kepada Surau Ubudiyah Taman Seri Gombak, Selangor. Dia bukan AJK saja terbaik, sebenarnya penduduk, ahli qaryah, kehadiran semua. Subhanallah. Kemudian terima kasih pada ahli jawatankuasa Surau Ubudiyah Taman Seri Gombak, daripada nazirnya, pengurusinya, AJK-nya, ACU-nya dan sebagainya. Dan yang saya kenali iaitu Tuan Haji Hashim Yahya. Subhanallah. Ingat tu nama, betul kan Tuan Haji kan? Ini adalah, dan isteri tercinta Hajah yang kecil hati ya, Tuan Haji. Makwa nama siapa? Umisah. Subhanallah. Umisah kan duduk atas kerusi tu, bukan? Mana Umisah? Masya Allah. Sorry pakai spek, bukan nampak sama muka ke Umisah. Ini adalah ibu dan ayah kepada sahabat baik saya, sahabat dunia akhirat yang bernama Farah Hayati Hashim, Ustazah Farah Hayati. Subhanallah. Jadi saya dah tahu dah, bila diberitahu saya datang sini boleh jumpa ni ibu ayah angkat ni. Masya Allah. Kenal dah lama, 15 tahun kot. Bukan 15 tahun, dekat 20 tahun kot. 15 tahun sebab anak saya dah umur 15 tahun, masa zaman belajar lagi. Subhanallah. Dan mereka ni kekal muda. Saya nampak tak ada beza dengan 18 tahun lepas. Semua macam tak setuju je. Senyap je. Subhanallah. Sebenarnya semua pun nampak muda. Sebab pakai mask kan, tak nampak rupa sebenar. Sekilas pandang. Kalau 2 kilas pandang nampaklah tua tu ya. Subhanallah. Tapi semuanya jiwa muda maksud saya. Sebenarnya orang yang suka senyum, suka menggembirakan dan menyenangkan hati orang, memang seronok kita tengok wajahnya. Samalah semua ni, sama. Kan? Tapi kalau muka cantik, muda, remaja, muka nak senyum pun payah. Ya Allah, beratnya hati kita tengok kan. Kita doakanlah supaya dia pun berwajah yang manis. Rasulullah SAW diceritakan oleh para sahabat, seolahnya tak pernah melihat wajah Rasulullah dalam keadaan yang melainkan senyum. Senyum memanjang. Adakah Rasulullah tidak ada masalah? Ada. Adakah tidak sakit? Ada. Adakah tak sedih? Ada. Macam kita manusia biasa, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Sebab itu Nabi menyebutkan dalam satu hadisnya, janganlah kamu meremehkan apapun perbuatan yang baik, walaupun dengan berwajah yang manis. Boleh tak senyum semua? Walaupun tak nampak, tapi Allah nampak tak? Allah tahu tak kita sedang senyum? Ni kan ada orang kata, Ustazah dah pakai mata tak payahlah beria senyum. Saya kata kalau puan senyum, mata sepet, kita tahu senyum.
Dia takkan sama. Ustazah, saya pekkan mata je. Tak payah senyum, saya pekkan mata, senang. Lain. Dia namanya air muka. Kalau senyum. Sekarang saya bila ceramah, PKP macam ni, semua tutup mulut, saya memang rasa macam, makcik ni nak marah ke apa? Dia tengok macam tak puas hati je. Sebab tak nampak air muka tu kan. Tapi tuan-puan senyum je lah. Kalau saya buat kelakar, gelak je lah. Walaupun tak nampak ya. Sebab boleh nampak tu air muka. Masya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tadi tu pengerusi, mana Hajah? Comel. Mana pengerusi kita? Hajah kan? Tak. Keluar. Kerja. Tak, yang pengerusi majlis tadi. Hajah kan? Pengerusi majlis. Hajah umur berapa? Oh, Ustazah teka. Nampak macam 30 lebih. Hajah. Malulah pula. Memang. Mungkin dah belian. Atas lagi dia emas. 60 lebih. 65. Subhanallah. Nampak macam 35 kan? Separuh. Subhanallah Hajah. Walaupun dalam kesukaran, dalam mempengerusikan, tapi hebat surau ni. Kita tengok AJK dia kan. Semuanya adalah remaja. Remaja purba. Subhanallah. Tapi kuat kan melakukan amal soleh, menganjurkan majlis ilmu. Jadi tadi pengerusi majlis minta saya mulakan dengan doa. Jadi kita baca doa yang ringkas insya-Allah. Bismillah. Jadi kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Segala puji-pujian hanya kepadamu ya Allah. Segala puji-pujian ya Allah hanya layak kepadamu, milikmu ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam rahmat buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para rasul dan para nabi ya Allah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, dan ke atas para ahli keluarga baginda, para sahabat, para pejuang, para syuhada, para salihin ya Allah, rahmatilah mereka semuanya ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik. Ya Allah, di pagi yang barakah ini, di rumahmu ya Allah, di hadapanmu ya Allah, kami mohon ya Allah, pandanglah kami pada saat ini, di mana jua kami berada ya Allah. Sama ada di rumahmu, di sini, di tempat kerja, di rumah, dalam perjalanan, apa jua ya Allah. Sama ada yang hadir di sini ataupun di alam maya ya Allah, pandanglah kami pada saat ini ya Allah, dengan pandangan kasih sayangmu, dengan pandangan pengampunanmu, dengan pandangan belas kasihanmu. Kasihani kami ya Allah. Ya Allah, sudilah kiranya Engkau memandang kami ya Allah, lalu Engkau memilih kami ya Allah untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh. Memilih kami ya Allah untuk diberikan husnul khatimah, untuk diberikan kematian yang baik ya Allah. Ya Allah, kami takut mati ya Allah, namun kami masih lalai buat persiapan untuk mati. Kami tidak mampu membayangkan sakitnya sakaratul maut, sakitnya saat nyawa kami dicabut daripada tubuh badan kami. Kerana diberi gambaran dalam hadis Nabi umpama seperti disiat kulit hidup-hidup. Kami takut ya Allah untuk menghadapi saat kami kembali kepadamu ya Allah. Namun kami masih lemah membuat persiapan.
Kami masih leka dengan dunia, mengikut hawa nafsu ya Allah. Kami masih lemah dalam menjaga lidah kami, menjaga mata kami, menjaga emosi kami ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami ya Allah untuk dikurniakan husnul khatimah. Allahumma takhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim lana bi su'il khatimah. Ya Allah, ambillah nyawa kami, ibu bapa, anak-anak, sahabat-sahabat, pasangan kami, semua orang yang kami sayang, kami cinta, dan umat Islam dengan kematian yang baik saat kami solat sujud ya Allah. Ambillah nyawa kami saat kami sujud ya Allah. Ambillah nyawa kami saat kami sedang membaca kitab-Mu Al-Quran. Ambillah nyawa kami saat kami sedang berzikir kepada-Mu ya Allah. Ambillah nyawa kami saat kami dalam keadaan mentaati-Mu ya Allah, menyucikan diri. Ya Allah, janganlah Engkau berikan ujian fitnah yang terberat dalam hidup kami, yaitu dengan su'ul khatimah, kematian yang buruk. Ya Allah, jangan Engkau ambil nyawa kami ketika kami sedang lalai leka, kami sedang bermaksiat, kami sedang mengumpat, kami sedang melihat hiburan-hiburan yang merosakkan, hiburan yang melalaikan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ambillah nyawa kami dengan kelembutan para malaikat-Mu ya Allah, dan berikanlah kami kesempatan untuk bertaubat dengan sesungguhnya ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattah, Ya Alim. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik. Ya Allah, berikanlah kami lidah yang lembut, yang sentiasa ringan untuk berzikir mengingati-Mu. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli zakirin. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan ahli zikir ya Allah, yang tidak mensia-siakan lidah, sentiasa banyak mengucapkan zikir mengingati-Mu, memuji-Mu ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah. Ya Allah, jangan biarkan lidah kami kaku, terdiam, melainkan dengan zikrullah ya Allah. Moga dengan itu lidah kami ini kelak ya Allah di alam barzah ringan dan mudah menjawab setiap persoalan-Mu ya Allah. Bila kami ditanya man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka, ma kitabuka, man ikhwanuka, dan segala persoalan kami mampu menjawab dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu di hujung saat kami mati ya Allah, kurniakanlah kami mampu mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada sembahan, tiada Tuhan, tiada tempat bergantung, tiada tempat meminta, tiada tempat merayu melainkan-Mu ya Allah. Kerana Nabi-Mu bersabda, man kana akhiru kalamihi, siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk syurga ya Allah. Berikanlah kami ya Allah, pilihlah kami untuk akhir kalimah kami ialah la ilaha illallah, dan kami hidup dan mati dengan kalimah tersebut ya Allah. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban muf'aman bi syukrik. Berikanlah kami hati yang sentiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Bersyukur dalam keadaan senang atau susah, dalam keadaan lapang atau sempit, dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam keadaan lemah ataupun kuat, dalam keadaan miskin ataupun kaya. Kami sentiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, ya Allah, kurniakanlah kami badan yang kuat dan yang sehat untuk melakukan ibadah, untuk salat, untuk sedekah, untuk hadir majlis ilmu. Berikanlah kami tubuh badan yang sihat dan kuat sehingga saat akhir kematian kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, berikanlah kami ilmu yang baik yang bermanfaat. Wa qalban khasyian, hati yang khusyuk ya Allah, salat yang khusyuk, Al-Quran yang khusyuk, hati yang khusyuk ya Allah. Wa qalban khasyian wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik. Wa hab lana haqiqatal iman bik, ya Allah, berilah kami hakikat iman yang sebenar. Hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak, sehingga kami tidak perlu takut atau mengharap ataupun meminta-minta selain daripada-Mu ya Allah. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin wala aqalla min zalika ni'mal mujib.
Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan biarkan nasib hidup kami ditentukan oleh diri kami. Jangan engkau lepaskan perhatianmu daripada kami walaupun sesaat, walaupun sekadar kelipan mata, ya Allah. Selalulah bimbing kami, ya Allah. Selalulah tuntun kami, ya Allah. Setiap keputusan yang kami buat adalah datangnya daripadamu. Setiap langkah yang kami buat adalah bimbinganmu, ya Allah. Jangan biarkan syaitan dan juga hawa nafsu menguasai kami, ya Allah. Akhirnya kami akan dipertanggungjawabkan di atas keputusan dan tindakan yang kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, bila kami lupa, ingatkan. Bila kami jauh, dekatkan. Bila kami lalai, sedarkan, ya Allah, walaupun dengan caramu yang sakit, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami lebih sanggup sakit tapi dalam redha-Mu daripada sehat dalam murka-Mu, ya Allah. Kami lebih sanggup susah dalam redha-Mu daripada senang tapi dalam murka-Mu, ya Allah. Kami lebih sanggup hidup diuji dalam redha-Mu daripada penuh nikmat tapi dalam istidraj kemurkaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, namun ya Allah, kami meminta kepadamu kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Ya Allah, kami sedang berada di bulan yang paling barakah, iaitu Ramadan. Dan Ramadan ini kami telah bertemu sekian tahun. Ada di kalangan kami yang dah bertemu 30 tahun, 40 tahun Ramadan. Ada 50 tahun, 60, ada 70 tahun bertemu Ramadan. Namun ya Allah, kami tidak pernah merasakan ada Ramadan yang kami lakukan diterima-Mu, ya Allah. Kami tidak tahu, ya Allah, adakah ada Ramadan yang Engkau terima, ya Allah. Yang paling kami takut di mahsyar kelak, bila dipersembahkan Ramadan kami rupanya kosong, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Kami mohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan ilmu, ya Allah, untuk memahami hakikat Ramadan, untuk kami menghidupkan sebenar-benar Ramadan. Ya Allah, terimalah segala ibadah kami di bulan ini. Allahumma taqabbal minna siyamana, ya Allah, terimalah puasa kami. Allahumma taqabbal minna salatana, terimalah salat kami, ya Allah. 60 tahun, 70 tahun kami salat, ya Allah, terimalah salat kami, ya Allah. Terimalah salat kami, ya Allah. Kami takut dengan dua hadis Nabi-Mu, yang mana Nabi bersabda, kami shaimin, betapa ramai, majoriti mereka yang berpuasa, laisa lahu min siyami, tidak dapat apa-apa daripada puasanya, illal ju' wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Kami takut, ya Allah. Begitu juga dengan hadis Nabi-Mu, betapa ramai orang yang salat tapi tidak dapat apa-apa daripada salatnya. Pahala tak dapat, semua tak dapat, kecuali letih dan mengantuk. Ya Allah, terimalah, ya Allah, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ibadatana wa sadaqatana, ya Allah. Terimalah segala ibadah kami, segala zikir kami, terimalah sedekah kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu, ya Allah. Allahumma ja'alna minas salihin, ya Allah, golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang saleh. Allahumma hafazna bima hafazta ibadaka salin. Ya Allah, tolong jaga kami, pelihara kami, ibu bapa, suami, isteri, anak-anak, cucu cicit, sahabat-sahabat kami, seluruh umat Islam. Peliharalah kami sebagaimana Engkau memelihara hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Allahumma ja'alna minal muttaqin, minal mu'minin, minas sabirin. Golongkan kami di kalangan orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang sabar. Allahumma taqabbal, Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Golongkanlah kami di kalangan orang-orang yang bertawakal, kerana itulah golongan yang akan masuk syurga tanpa dihisap, tanpa diazab. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab, bighairi azab. Wala taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu, ya Allah. Memang kami tidak layak, ya Allah. Kami tidak ada banyak sebab untuk ke syurga-Mu, tidak ada banyak sebab yang kukuh untuk kami ke syurga-Mu, tapi kami tidak berputus asa, ya Allah, berjuang untuk syurga-Mu, ya Allah. Kami ada banyak sebab untuk dicampakkan ke dalam neraka-Mu, dosa kami begitu banyak, ya Allah. Namun ya Allah, kami tetap meminta kerana Engkaulah Tuhan yang Wahhab. Engkaulah ya Allah Tuhan yang Wahhab, yang Maha memberi, yang Mujib, yang Maha memakbulkan, yang Sami, yang Maha mendengar.
Ya Basir yang maha melihat, dan Engkaulah Tuhan ya Rahman ya Rahim yang maha pengasih maha penyayang. Ya Tawwab yang maha menerima taubat, ya Ghafar yang maha pengampun, ya Afu yang maha pemaaf. Dengan sifat-sifat-Mu yang mulia itu ya Allah, pilihlah kami. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus. Pilihlah kami ya Allah di kalangan ahli syurga firdaus-Mu, tanpa dihisab, tanpa diazab, tanpa perlu menempuh neraka-Mu ya Allah. Temukan kami dengan Nabi kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami rindukan Nabi kami. Kami umat Nabi Muhammad. Kami tidak pernah bertemu dengan Nabi kami. Kami rindu untuk melihat wajah Rasulullah dengan mata kami. Kami rindu untuk mendengar suara Nabi dengan telinga kami. Ya Allah, makbulkanlah hajat kami di bulan yang barakah ini untuk bertemu dengan Rasulullah di syurga-Mu. Untuk bersatu dengan ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah, buat ibu bapa kami khusus ya Allah. Ada di kalangan ibu bapa kami yang meninggal, saat itu mereka belum dapat hidayah, belum tutup aurat, ada yang tidak solat. Pada zaman 60-an, 70-an, 80-an, Engkau maha mengetahui ilmu ketika itu sangat sedikit, guru-guru sangat sedikit, majlis ilmu sangat sedikit. Ada di kalangan ibu bapa kami ini mati, meninggal dunia dalam keadaan tidak sempat kembali kepadamu sebagai hamba-Mu yang soleh. Namun ya Allah, kami merayu kepadamu. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah, angkatlah daripada mereka azab kubur. Lapangkan kubur mereka, jadikanlah kubur mereka seluas mata memandang dan salah satu taman syurga-Mu ya Allah. Temukan kami kembali ya Allah di syurga-Mu ya Allah. Kami rindukan ibu bapa kami ya Allah, untuk bersalam, mencium tangan mereka, peluk dan melihat wajah mereka kembali ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan jurang api neraka-Mu ya Allah. Jadikan semua amal soleh yang kami lakukan sebagai asbab pahala untuk mereka. Ya Allah, segala amal soleh yang kami lakukan di dunia ini, kami niatkan dan kami hadiahkan buat ibu ayah kami ya Allah. Walau bagaimanapun mereka ya Allah, kasihani mereka ya Allah. Begitu juga dengan semua orang yang kami sayang ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Subhanallah, Allahu akbar. Subhanallah, amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Mudah-mudahan Allah makbulkan doa kita. Jika Allah makbulkan, insya-Allah Allah makbulkan bersangka baik dengan Allah. Beruntungnya kita jika Allah memilih kita untuk masuk syurga Firdaus. Allahu akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Yang turut hadir sama di alamaya lebih kurang dalam 4,000 lebih, dalam hampir 5,000 yang sama-sama turut hadir berdoa. Kita bersatu walaupun tak di tempat yang sama, tapi semuanya mengaminkan doa serentak pada waktu yang sama dalam campur di sini dalam 5,000. Kita memohon doa yang sama, mudah-mudahan langit terbuka, para malaikat meminta sama dengan Allah supaya doa kita semua makbul. Allahu akbar. Subhanallah. Walaupun terlalu banyak yang kita minta tadi dalam doa, banyak sangat kita minta, tapi Allah tidak ada lemah untuk memakbulkan semua hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita ni sampai pukul 10.30, betul kan? Betul ke pukul 11? Oh, ada yang kata pukul 12. Kalau ada air boleh saya pukul 12. Jadi lebih kurang dalam 30 minit, bukan 40 minit lebih kurang. Lebih kurang. Kita mula lambat 45 minit. Boleh ke sampai pukul 11.30? Boleh ya, sampai 11.40 macam tu, insya-Allah. Ada yang bagi signal tu kan supaya tambah-tambah, insya-Allah.
Kalau ada yang kat luar tak muat, saya tengok sebelah sini ada cik-cik adik manis, boleh jalan, boleh duduk sebelah sini ada kosong. Lepas tu sini semua boleh duduk. Mainlah dekat dengan saya, jangan segan. Boleh duduk depan ni, Masya Allah, Subhanallah. Boleh duduk depan. Sebab tu kan dekat pintu sangat. Macam tak sabar now nak balik. Sebab ni, Hajar boleh duduk sini. Jangan malu. Hajar boleh duduk sini. Subhanallah, Alhamdulillah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, kita semua sedang diagihkan satu buku. Masya Allah. Buku ni adalah baru siap lebih kurang 3 minggu sebelum Ramadan. Saya dengan tim penyelidik kami seramai lebih kurang 8 orang menyiapkan buku ni bersama dengan Ustaz Muhammad Zulkhairi. Menghimpunkan 111 soal jawab yang terpilih, yang paling popular, yang selalu paling banyak saya terima. Dan kita jawab dengan teliti. Tuan-puan boleh tengok dalamnya. Kalau belik sepitah lalu, berwarna sepintas selalu buku ni, sepintas selalu buku ni, tengok muka surat 388, maksudnya hampir 400 muka surat. Dan pengisian di dalamnya colourful. Setiap soalan tak dijawab dengan simple ataupun ringkas. Kalau tuan-puan tengok, muslimin-muslimat tengok buku ini, di dalamnya dijawab dengan teliti, bukanlah terlalu panjang tetapi cukup untuk kita orang awam faham dengan baik setiap soalan tu. Dibawakan dalil, pendapat ulama dan kita beri pendapat yang terpilih. Jadi subhanallah, buku ini disiapkan dalam tempoh memakan masa agak lama, bertungkus rumus. Kami maraton betul-betul sampai pukul 11 malam, pagi sampai malam, sampai 12 malam, untuk supaya menghasilkan satu buku yang mana masyarakat untuk ummah mudah untuk memahami dan juga beramal. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, harga buku ni RM42. Tapi istimewa pada hari ini kita bagi less sebanyak 10%, jadi RM38. Walaupun ada beberapa pihak dan kita keluarkan modal sendiri, kalau ikutkan modal sangat tinggi sebab kita print kesikit. Kalau print banyak harga dia beza. Kalau syarikat printing, syarikat publication, ini kita publish, kita print sendiri untuk kali pertama. Sebelum ni saya dengan Galeri Ilmu, dengan PTS, dengan Karang Craft. Tapi ni percubaan kali pertama, lepas sudah serik. Sebab setakat ni tak balik modal dan sebagainya. Tapi kami percaya modal yang paling utama adalah di akhirat. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, yang lebih besar matlamat kami ketika menghasilkan buku ni adalah supaya memberi manfaat. Jadi cuba kita lihat intisari. Kita tengok intisari dan kita akan pilih berdasarkan tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini adalah Ramadan First Class. Jadi kita akan sebanyak mungkin kita akan highlight ataupun senaraikan apakah amalan yang boleh kita buat untuk mencapai Ramadan First Class. Itu matlamat saya. Pagi ni kita cuba fokus apa amalan yang kita nak buat, walaupun kita dah pernah dengar sebelum ni dan mungkin kita dah buat, tapi akan ada beza kita beramal dengan ilmu ataupun tidak. Kalau beramal dengan ilmu yang banyak ni, beza dengan beramal dengan ilmu yang banyak ni. Faham maksud saya? Kita tahu sedekah itu di bulan Ramadan sekian-sekian. Tapi hari ini kita akan bacakan bagaimana bentuk kaedah Rasulullah bersedekah. Kemudian bagaimana ganjaran orang bersedekah, membuatkan kita lebih faham tentang nilai sedekah. Jadi ilmu akan membezakan kualiti sesuatu ibadah. Dulu bukan tak solat masa umur 15, 20. Ada beza tak dengan solat sekarang? Ada. Kerana yang membezakan bukan usia, ilmu. Sebab masih ramai lagi orang tua umur 50, 60, 70 tapi solat laju. Baru je dalam beberapa hari lepas saya tengok rakaman solat yang sangat laju, tarawih tu kan. Ada lagi kan. Tapi tak sebutlah negara mana, kan marah pula. Tak sebutlah negeri mana. Seronok tengok anak-anak saya gelak. Lepas tu anak-anak tanya, dia apa dah tahu tak sah. Dia baca Al-Fatihah tu kan imam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami dikana memberikan saya amin. Lepas tu dia rukuk laju sangat. Tahiyat langsung tak baca.
Duduk je tahiyat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Bangun balik. Dia boleh siap 8 rakaat lebih kurang dalam 10 minit. Makmum ramai penuh masjid. Masjid ke surau ramai, baca laju. Bismillahirrahmanirrahim. Anak kata, Umi tak sah kan? Ya, sebab apa? Tak ada tomat nina. Tak ada tahiyat. Tahiyat tu wajib, tahiyat akhir itu wajib. Lepas tu macam-macam lah. Tapi yang hadir tu saya tengok ramai juga warga emas, orang-orang dewasa, bukan budak-budak. Nak katanya yang membezakan kita dulu dengan sekarang bukan sebab usia, bukan sebab umur, paling utama sebab ilmu. Sebab kita tengok ramai lagi yang dah berusia tapi masih jahil, dia tak ada beza kualiti ibadah dengan orang-orang yang masih kecil, kanak-kanak dan sebagainya. Allahu Akbar. Okey, kita tengok sekarang. Sebab itu Nabi sebut, Nabi galakkan sangat tuan-puan sekalian menuntut ilmu. Sampai Nabi bersabda, "Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman salallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalan ke syurga. Nabi pujuk kita supaya belajar, nuntut ilmu, hadir majlis ilmu. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan lagi, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah ingin berikan dia kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, Allah beri dia kefahaman dalam agama. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, sesungguhnya orang yang sedang menuntut ilmu, dia akan dipayungi oleh para malaikat, lalu seluruh makhluk, bahkan ikan-ikan di lautan, burung-burung yang berterbangan. Ini hadis Nabi tuan-puan sekalian, mendoakan orang yang menuntut ilmu. Kalau on the way kita datang tadi, kita dengarlah burung-burung tu duduk berdoa, kita boleh dengarlah pula ikan-ikan berdoa. Kalau Allah buka hijab tu, kalau Allah buka pendengaran boleh dengar, agak-agak apa berlaku pada kita? Hari-hari, siang malam, pagi petang, majlis ilmu je. Suami pun dengar sama, "Bang, dengar tak? Dia sebut nama kita, bang. Dengar tak tu kata tu, dia doakan kita, bang. Dengar tak? Buat dengar." Ya Allah, macam ni ya. Tapi hadis Nabi tersebut adalah berkenaan dengan apa? Alam ghaib, yang kita tak boleh dengar, kita tak boleh nampak. Tapi Nabi sebut, orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh para malaikat, didoakan oleh binatang-binatang, bahkan binatang-binatang dalam laut. Nak sebutnya sampai begitu sekali, kerana redanya mereka, seronoknya mereka, gembiranya mereka kepada orang yang menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu lah yang akan memberi cahaya. Al-ilmu nurun, beri cahaya kita ke syurga. Subhanallah. Kalau kita nak baca hadis kelebihan menuntut ilmu terlalu banyak, ada buku khas. Okey, cuba kita tengok isi kandungan. Isi kandungan buku ni, siapa yang di online boleh saja tuan-puan sekalian. Yang di online, terima kasih ya yang hadir di online. Lebih kurang sekarang ni ada lebih kurang 4,000 lagi. Terima kasih banyak-banyak yang bagi star tu, yang FB kan bagi star. Buku ni boleh beli secara online, masih ada, stoknya terhad. Masya Allah. Sekarang online pun sama, boleh dapat RM38, less 10%, harga asal 42. Dan istimewa untuk pembeli online, free postage. Post tu biasa RM8, tapi kami bagi percuma. Maksudnya tak payah, RM8 tu tolak lagi pula. Lepas tu orang yang hadir, "Ustazah, kami pun kena tolak lah RM8. Janganlah cantum kan, kita berkongsilah rezeki. Okey, isi kandungan dalam buku ni, bab 1, Ramadan, fadilat dan keutamaan. Kita akan tengok hadis puasa untuk Allah, sesungguhnya sifat pemurah Allah, puasa umat terdahulu, doa orang yang berpuasa dimakbulkan, pintu Ar-Rayyan, siapa yang masuk pintu Ar-Rayyan, waktu yang diharamkan berpuasa. Ada perbincangan tentang kemuliaan Ramadan. Bab yang kedua, semua soal jawab insya-Allah akan terjawab bab niat. Yang kita rasa keliru bab niat tu, boleh tengok bab kedua. Kita tengok kat isi kandungannya, jumpa tak isi kandungan? Okey, lepas tu bab yang ketiga, sahur dan berbuka puasa. Persoalan tersilap. Kan ada tular semalam, azan muazzin tu tersilap 3 minit awal. Lepas tu orang kampung memang bergantung pada azan tu, orang Korea tu. Jadi macam mana? Semua pun dah buka puasa dengan azan. Saya nak tanya, kena qada balik tak? Kena qada balik. Yang muazzin tak sengaja. Lepas tu yang makan sebab dengan azan tu pun sengaja ke tak?
Tak sengaja, tapi kena qada balik tak? Dah confuse pula. Macam mana? Ya. Subhanallah. Persoalan ni ada juga dijawab dalam ni bab niat, bab sahur dan buka puasa. Nanti beliklah tengok jawapan dia secara ilmiah, dalil-dalil dan sebagainya. Jawapannya memang betul. Semua yang buka puasa walaupun tak sengaja, bukan salah dia, salah muazzin kan, Bilal kan, sebab dia mungkin tengok jadual lain tak tahulah. Rupanya awal 3 minit ke 2 minit macam tu sikit je, semua kena qada balik. Kenapa Ustazah? Kenapa kau tak sengaja? Kan dimaafkan kau tak sengaja. Betul ke? Betul kan dimaafkan kalau tak sengaja. Bahkan kalau makan kenyang dah bersandar, laki bini siap tumbuk sampai belacan ke tengah hari, lupa puasa dua-dua. Dah kenyang, syukur bang, alhamdulillah kenyang, sedap-sedap. Lepas tu termenung tiba-tiba, bukan puasa. Saya nak tanya, dah makan menyandar kenyang macam ni, batal tak puasa dia? Terlupa? Tak batal, dua-dua nyanyuk. Tapi pelik, nyanyuk bulan Ramadan je. Tu memang taklah tu. Kalau betul-betul terlupa tak batal, walaupun kenyang macam mana pun. Ya Allah, ditanya, sahabat ditanya, Rasul kata, Rasul bersabda, itu rezeki Allah kepadanya. Tak sengaja. Kalau buat-buat lupa, memang Allah Maha mengetahui, dia takkannya, tak boleh buat-buat lupa. Muslimin, muslimat dimati Allah sekalian, saya jawab sikit. Sebab ada yang tak puas hati, kan tak sengaja. Saya bidang syariah, bidang fiqh, kita belajar ada satu kaedah fiqh ni, tapi saya tak ingat dalam bahasa Arab dia. Sesuatu kembali kepada asalnya. Sesuatu, itu kaedah, macam tak faham lagi kan? Sesuatu perkara kembali kepada asalnya. Qawaid fiqhiyah ni dia ada banyak. Contohnya al-yaqinu la yuzalu bisyak, la darara wa la dirara, jangan mudarat dan memberi mudarat. Daripada qawaid fiqh ni dia akan terbit banyak hukum hakam. Dan hukum hakam antaranya yang diambil bagi menentukan hukum tadi wajib tak qada semula daripada hukum ini, kaedah fiqh ini, iaitu segala sesuatu kembali kepada asalnya. Saya tanya tuan-puan sekalian, kadang-kadang kita solat, lepas tu confuse 3 ke 4, kita ambil yang mana? Ambil yang sikit, iaitu 3. Padahal ada 4 dah, jadi mungkin jadi 5. Sebab asalnya 3 ke 4? Asal 3. Yang kita duduk confuse ni dah 4 belum. Jadi 4 itu mendatang. Yang confirm adalah 3. Jadi ambil yang 3. Okey, tengah semayang, lepas tu confuse, kentut ketak. Sebab apa? Terasa macam kita rasa nak kentut, lepas tu kita kemut, kita tahan. Tapi rasa macam masa tahan-tahan tu kan kentut tu masuk balik. Kan? Dia macam bergelora ke dalam. Tapi kita rasa confused. Dia ada keluar tak? Kita rasa syak, was-was antara dua. Nak ambil yang mana? Asal kita kentut ke tak? Asalnya kita tak kentut. Jadi kita confused, perkara mendatang ialah adakah kentut? Asal tak kentut. Jadi buang rasa syak, ambil yang asal tak kentut. Tapi kalau dah tak payah nak tanyalah kentut ke tak. Itu dah tak ada syak dah. Itu dah masuk yakin kentut. Okey, contoh yang lain. Lepas dah solat antara maghrib dengan isyak, kawan perempuan kan macam tu, dia tak nak batal wuduk dia, dia pakai kain telekong tu pergi panaskan nasi, pergi tak tu. Kalau suami tersentuh je memang mengamuk lah. Lepas tu kan dekat dengan isyak, dia dah rehat-rehat pakai telekong. Lepas tu dia tanya, bang, saya batal belum? Kita ada tersentuh tak? Ada tak saya tersentuh awak tadi tu? Suami kata, entah, saya tak ada, rasa tak ada. Padahal ada. Contoh mungkin ada dia dah terkentut ke apa, tapi dia lupa. Jadi sekarang asal dia ada wuduk ke tak ada wuduk? Asal ada wuduk. Jadi ambil daripada asal.
Saya tak ada wuduk. Cuma sekarang saya lupa, saya ada batal tak? Jadi dia ambil yang asal, iaitu dia sedang berwuduk, dia masih ada wuduk. Padahalnya sebab dia dah lupa langsung, maka sah. Okey, Ustazah, panjang sangat Ustazah terang. Saya nak kaitkan dengan apa yang berlaku. Kenapa kalau tak sengaja berbuka? Saya nak tanya, asalnya puasa ke tak? Asalnya puasa. Jadi bila asal berpuasa, dia tak boleh walaupun tak sengaja. Tak sengaja ni, sebab asal berpuasa dia tak boleh terkurang, terlebih tak apa. Berbeza dengan asal tak puasa. Makan laki bini, bangun tidur, makan. Tengok-tengok dah cerah. Bang, kenapa dah terang ah? Entahlah. Tengok Ustaz, ya Allah bang, jam ni mati. Patutlah 5.30. Tak bergerak-gerak. Kita duduk makan, rupanya dia orang terkejut lambat jam 6.30. Jam mati. Ingatkan 5.30. Saya nak tanya, batal ke sah puasa dia? Sah. Dia asal boleh makan, daripada asal boleh makan, dia terlebih makan. Asal puasa, dia terlebih puasa tak apa, jangan terkurang. Faham ya? Sebab itu ada orang, dia makan tiba-tiba, dah terlebih masa, terlebih. Allahu Akbar, dia keluarkan segera, maka dimaafkan. Itu betul-betul tak sengaja, bukan sengaja. Jadi dia akan dihukumkan dengan asal dia. Jadi asalnya dia sedang berpuasa. Tanggungjawab setiap orang berpuasa memastikan betul-betul masa waktu. Tak boleh disandarkan kepada muazzin, tak boleh disandarkan kepada waktu yang diisytiharkan melalui estero ke dekoder ke TV ke. Tak boleh bergantung kepada telefon yang kita set ni. Kita semua bertanggungjawab ke atas diri masing-masing. Puasa adalah tanggungjawab fardu ain. Kita tak boleh letak tanggungjawab fardu ain ni kepada orang lain. Itu hanyalah pengkhabaran. Bila kita dengar, kita cek dulu, betul tak? Takwim ada, download takwim untuk setempat kita. Lepas tu ada jam pula kita tengok sentiasa kena tally jam kita ni. Saya rasa bagi orang yang berhati-hati, dia dengar 3 minit awal, mesti dia tak makan. Dia kata, belum lagi, belum, silap ni. Sebab kalaulah tak ada yang sedar, macam mana dia orang boleh tahu yang mereka tersilap? Subhanallah. Dan ini peringatan juga kepada muazzin. Dan pernah berlaku kepada saya pun dulu. Masa tu berada di Kuza, berada di universiti, seorang jaga ni, mic ni, basal azan, bukan satu dom, ramai ratus pelajar buka puasa, saya termasuk. Esok tanya pensyarah, macam mana pensyarah kata wajib semua qada. Subhanallah, macam itulah. Pernah berlaku di Kelantan tahun lepas saya rasa. Okey, subhanallah, kita tengok tuan-puan dimati Allah sekalian. Bab ketiga, sahur dan berbuka puasa. Kemudian bab keempat, perkara yang membatalkan ataupun tidak membatalkan puasa. Dan bab yang kelima, perkara sunat dan makruh dalam berpuasa. Masya Allah. Hukum hakam suami isteri, bab cium, bab peluk, macam-macam lah. Puasa dan wanita, rusah dalam berpuasa. Puasa dan isu perubatan. Boleh tak inhaler ni kalau orang lelah? Boleh. Boleh tak injek insulin? Boleh. Boleh tak buat dialisis? Boleh. Batal tak? Tak batal. Subhanallah. Yang batalnya apa? Masukkan air tu. Sebab air tu untuk tenaga. Air tu dia boleh beri rasa efek hilang dahaga dan kenyang. Yang masuk air badan untuk tujuan tenaga, itu boleh membatalkan puasa. Cocok vaksin ke, cocok injek apa-apa ke, tak batal puasa. Itu organ yang tertutup, iaitu melalui kulit. Okey, seterusnya, Lailatul Qadar. Boleh tengok bab Lailatul Qadar. Walaupun nampak sikit je persoalan, tapi kita jawab tu detail. Dia mewakili banyak soalan. Qada dan fidyah, kafarah, puasa Nabi Daud. Okey, sekarang kita buka muka surat 21. Muka surat 21. Okey, kita langkah-langkah ni ya. Masya Allah. Muka surat 21, baca sama-sama hadis Nabi ini. Berkenaan dengan, Masya Allah, berkenaan dengan, sifat Nabi SAW di bulan Ramadan, iaitu sifat pemurah. Sifat pemurah. Okey. Benarkah Nabi Muhammad SAW sangat pemurah dalam bulan Ramadan? Itu soalannya.
Okey, jawapan. Tidak dinafikan bahawa Nabi Muhammad SAW sangat pemurah. Sehingga solat baginda pernah terganggu kerana mengenangkan masih ada harta yang belum disedekahkan. Itu kisah benar. Rasulullah pernah selepas solat, sahabat bercerita, lepas Nabi bagi salam, Nabi terus seolahnya bukan melangkah kepala. Bagi salam je, Nabi macam angkat sikit baju, jubah tu. Nabi angkat sikit dan Nabi terus bergegas. Seolahnya Nabi lupa ni, ada jemaah ramai lupa semua ni. Tak fikir apa dah. Jadi imam kan. Kemudian bergegas, berjalan, terus masuk ke rumah. Kemudian keluar balik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Rasul terus mengatakan bahawasanya ada amanah yang belum aku sempurnakan. Maksudnya ada harta di rumah yang perlu aku berikan kepada asnaf fakir miskin. Kalau kita tanya balik, adakah Rasul tidak khusyuk? Tidak, Rasulullah adalah hamba Allah yang paling khusyuk. Tetapi Rasul tidak akan terganggu dengan apa-apa urusan dunia. Rasul hanya akan bukan terganggu dalam solat, adalah urusan akhirat sahaja. Itu pun sekali-sekali. Itu pun sebagai menunjukkan bahawa betapa Rasul memikirkan. Dan Sayyidatina Aisyah menceritakan, tidak pernah ada harta di rumah Rasulullah sebelum waktu maghrib. Maksud kalau ada orang hantar hadiah, ada orang beri makanan, orang beri apa-apa, sebelum waktu maghrib clear dah, Rasul dah bagi-bagi dah. Walaupun untuk Rasulullah. Rasul tidak mahu bila tidur pada waktu malam ada harta yang ada di rumah. Bimbang kalau mati, hisab sangat berat. Sedangkan kita tahu Rasul telah dijamin syurga. Rasul buat begitu sebagai contoh untuk kita. Kita lainlah pula, susah hati kalau tak ada harta. Bukan susah hati ada harta. Bang, lagi-lagilah kalau ada duit 10,000. Simpan kat mana kalau ada duit 10,000? 50,000 lah, 10,000 sikit bagi makcik-makcik ni. 50,000 simpan kat mana? Simpan dekat bank. Senang hati kan simpan kat bank. Kalau simpan dekat suami, senang hati ke susah hati? Oh, lagi susah hati Ustazah, tak percaya kan dibawa pergi nikah lain. Kan? Subhanallah. Kita sendiri boleh percaya tak kita simpan? Pun tak boleh. Kuliah bawa beg berat-berat, kenapa? 50,000. Tak berani aku tinggal kat rumah. Malam letak bawah bantal. Allahu Akbar. Memang itulah buktinya harta memang meresahkan kita. Tuan-puan ni mati Allah sekalian, kita kadang-kadang tidur malam ni harta penuh keliling. Katalah harta dalam peti ais banyaknya makanan, ya Allah. Apa lagi? Macam-macam sofa, semua harta tu. Jangan cakap bahagian ruang tamu, pergi bahagian bilik, baju berapa banyak harta baju, tudung berapa banyak, tu pun masa nak pergi kenduri, bang tak tahu nak pakai apa lah bang, suami pun pelik, duk belek-belek tu. Lepas tu belum pergi dapur, tapur yang tak dibuka lagi, pinggan mangkuk yang dah lama tak guna tapi sayang nak bagi. Tuan-puan, lepas kita mati semua tu akan dihisap, setiap satu akan dihisap. Saya pernah tengok ada kawan saya kan, dia buat iklan banyak dekat Facebook. Let go, siapa yang nak, ada pinggan mangkuk, ada handbag. Saya kata kenapa? Ada yang dia bagi saja, ada yang dia nak jual. Dia kata saya nak sorting semua, saya nak limitkan. Kalau baju, contohnya 20 helai, ulang yang sama tu je lah. Tak nak ada baju walaupun sayang yang tak disimpan, esok jadi beban. Lepas tu sama juga pinggang mangkuk, yang tu je lah yang diguna. Dia kata mana yang nak bagi anak bagi, nak bagi ni sebab bagi lepas mati itu tak tahulah dapat pahala ke tak, sebab sedekah hanyalah bermanfaat ketika hidup. Sebab apa? Masa hidup nak bagi kan sayang. Tunggulah mak mati, esok kau ambil lah tepung mak ni. Dah memang mak dah mati, mak tak boleh guna dah tepung tu. Dah hilang rasa sayang dah masa tu. Bahkan Nabi pernah ditanya Rasul, bilakah waktu sedekah paling afdal? Nabi kata ketika kamu sehat, ketika kamu masih berhajat. Ketika kamu masih sehat dan kamu berhajat, masa tu paling afdal. Sebab kita masih sihat, kita rasa boleh guna. Kut esok tapu yang ni rosak, boleh guna yang ni. Tak rosak-rosak pula. Tapu yang kan susah rosak. Nak, bang, kenapa tak guna duk guna yang ni? Dah ni tak rosak, bang tunggu ni rosak. Agak-agak kiamat baru rosak ni. Saya bagi contoh saja, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kalaulah kita tolak tepi perasaan tu, bulan Ramadan pula, kan? Bagilah tapuai tu kat saya. Kat saya juga. Kan bagilah kat siapa-siapa, Masya Allah. Ikutlah apa pun, bukan tepuai saja.
Kadang tu baju tu dah sempit, kita kata kot lah 2 tahun lagi kurih balik. Tak kurih-kurih, makin melebar. Subhanallah. Kita pun boleh tentu hidup esok, tapi balik kita sorting. Saya sendiri pun buat perkara yang sama, tuan-puan dimati Allah sekalian. Baju tu kan bila nak masuk je yang baru, Ustazah habis tu tak boleh beli yang baru. Boleh. Kita limitkan contoh. Baju tak boleh lebih 30. Sebab sebulan ada 30. Gile-gile baju lain setiap hari akan rutin balik. Jadi tak ada isu membazir. Semua baju kita pakai. Jadi nak masuk baju baru, keluar, nak masuk 2 helai, keluar 2 helai. Bagilah siapa-siapa. Kalau baju tak elok, gunting-gunting bakar ke, gunting-gunting buang. Baju elok, hadiahkan elok-elok, gosok elok-elok, bagi cantik-cantik. Jangan sampai kita jadi orang yang tamak. Handbag pun sama. Kita suka koleksi handbag, limitkan 10 contoh. Nak masuk yang baru, yang nak keluar hadiahkan. Kasut pun sama. Sebab apa saya jawab macam ni? Ada kata, habis tu Ustazah, sampai bila macam tu? Saya ada keinginan keluar je produk baru. Kalau gitu Ustazah, saya tak boleh belilah baju Ustazah. Kena beli. Saya ada bawa banyak telekong, jubah tu, kena beli. Telekong yang lama Ustazah membazir. Apa pula membazir? Pergi rumah flat tu, pergi perkampungan-perkampungan orang asnah dan sebagainya. Tengok kat telekong mereka, nipis dah ni bagi. Sayang Ustazah tu mahal. Dah kalau sayang mahal, tak tahu dah saya nak jawab macam mana. Yang ni pun mahal. Subhanallah. Tak mahal, ni bawah 100 semuanya. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya bagi solution supaya kita tak jadi membazir. Pinggang mangkuk pun sama, periuk belanga pun sama. Dia beli periuk canggih sebab orang iklan. Sampai masa guna periuk yang sama juga, yang sedap. Kan, yang kelas-kelas tu. Jadi tolonglah sorting sebelum kita mati, kita dulu buat persiapan hisap tu. Sebab esok kita akan ditanya setiap sen yang kita gunakan. Masya Allah. Jadi nak ceritanya di sini, Nabi SAW sangatlah suka bersedekah. Cuba baca hadis Nabi SAW. Baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Macam puasa je belaka ni. Okey, semangat ya, duduk tegak. Okey, baca. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kulla laylatin fi Ramadan hatta yansalikha ya'ridu alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Quran fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling pemurah dengan kebaikan, dan sifat pemurahnya semakin memuncak di dalam Ramadan. Jadi tak menjadi kesalahan kalau kita bulan Ramadan je beria-ria bersedekah, bulan lain biasa-biasa je. Kerana itu juga adalah amalan Nabi. Bila bulan Ramadan, bab sedekah semakin memuncak. Begitu juga dengan sahabat-sahabat orang-orang yang saleh. Jadi kalau siapa yang nak beri, nak sorting barang dia, nak bagi hadiah itu bagi yang ni, hadiah ni, bila bulan Ramadan ni lah. Dan sedekah ini bukan duit saja. Sedekah barang, sedekah pertolongan. Ada kata, Ustazah, saya sedekah senyuman. Saya tanya, berapa harga senyuman? Tak ternilai Ustazah. Apa yang boleh digunakan dengan senyuman tu? Tak ada apa-apalah Ustazah, hati gembira. Sedekah yang dimaksudkan, yang disebut dalam hadis Nabi, dan sedekah yang dilakukan Rasulullah adalah melibatkan sedekah harta, bukan sedekah perbuatan. Walaupun disebutkan kalimatun thayyibatun sadaqah, kata-kata yang baik adalah sedekah. Kita pun buatlah sedekah tu.
Nah, lalu tabung, duduk depan tabung masjid. Mana tabung masjid? Tabung surau kita duduk mana? Tak ada ya tabung? Ada. Tuan Haji, kat mana tabung kita? Tuan Haji pun dah confused. Oh, ada situ. Masya Allah, ada tabung. Masya Allah. Jadi tabung ni, janganlah duduk depan tabung senyum. Kita buat apa? Sedekah. Masya Allah. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Nabi Muhammad bukan kaya. Nabi Muhammad minta dengan Allah untuk hidup miskin. Dan sahabat Nabi bukan kaya, tapi mereka bulan Ramadan mencari-cari untuk disedekahkan. Jangan takutlah kita. Kalau ada 10,000, bagilah 999. Tinggallah RM1. Tak, biasa kita bagi RM9, ada lagi baki. Ataupun RM100, wallahualam. Kalaulah kita bulan sebelum Ramadan kita sedekah sekian, bulan Ramadan kalau kita adalah 10,000, kita cuba capai 20%. Bagi 2,000 contoh. Kalau kita rasa kuat lagi, kita nak tekan lagi nafsu kita, kita nak naik lagi darjat menjadi ahli sedekah, kita bagi separuh, 5,000. Allahu akbar, subhanallah. Bukan mudah tuan-puan dimati Allah sekalian. Bukan mudah. Kita nak capai sedekah orang yang memberi semuanya. Ini Rasulullah, para sahabat, orang-orang yang yakin dengan janji Allah. Allah akan lipat gandakan rizki bagi orang yang bersedekah di dunia dan di akhirat. Hadis Nabi yang sahih, Nabi kata, tidak berkurang hartamu dengan sedekah. Siapa yang bersedekah, siapa yang bayar zakat. Saya pun nak sebut, siapa yang nak bayar zakat, bayarlah bulan Ramadan. Sebab zakat adalah sedekah wajib. Tetap dapat pahala yang sangat besar. Walaupun kita kata, oh saya biasa bayar sedekah cukup setahun, ni baru berapa bulan, boleh ke dah nak bayar? Boleh. Bayarlah zakat bulan Ramadan, berganda lagi pahala. Itu sedekah wajib. Sedekah yang sunat sebagaimana yang kita buat ni. Okey, kita tengok sambungan hadis ni. Ketika Jibril menemui baginda, Jibril alaihissalam menemui baginda setiap malam di bulan Ramadan sehingga selesai. Maksudnya menemui baginda setiap malam di bulan Ramadan sehinggalah selesai. Nabi SAW memperdengarkan Al-Quran kepadanya. Di saat Jibril AS datang, baginda memberikan kebaikan melebihi angin mursalah yang bertiup atau yang dikirimkan. Subhanallah. Kita tengok penjelasan. Baginda merupakan contoh tauladan seorang yang bersifat pemurah. Sifat pemurah Nabi Muhammad SAW semakin terselak apabila tibanya bulan Ramadan. Titik perubahan sifat mulia ini bermula setelah berlakunya pertemuan antara baginda dengan malaikat Jibril untuk memperdengarkan bacaan Al-Quran lalu disemak oleh Jibril. Sifat pemurah Nabi SAW diibaratkan seperti angin yang bertiup. Angin, siapa di sini boleh berlari lawan angin? Laju lagi dia daripada angin? Tak boleh, angin terlalu laju. Tapi nak sebutnya Rasulullah diberi bayangan bila bulan Ramadan Rasulullah bersedekah lebih laju daripada angin. Maksudnya tak fikir-fikir, sedekah, bagi. Kita kalau buka handbag, beg duit tu, kalau kau bagi sedekah, termenung juga kan. Ada biru, ada hijau, ada merah, ada biru lain sikit, ada purple. Agak-agak mana yang laju macam angin? Kalau laju macam angin, RM1, itu memang tak payah fikir. Tak ada masalah. Itu memang tak fikir-fikir lah. Saya nak tanya, kau nak bagi 50, fikir tak? Mikir tak nak bagi 50? Nak masuk dalam tabung? Dia tahap berbeza. Bagi orang kaya, jutawan, kalau bagi 1,000, itu bakhil namanya, bakhil. Walaupun kita kata banyak tu ustazah 1,000, ya Allah pemurahnya dia ada juta-juta Allah bagi dia rezeki. Tapi kalau orang susah bagi RM1, itu kita panggil ahli sedekah. Ya Allah, dia susah tapi dia bagi juga. RM1 tu besar bagi dia. Ya Allah, tahu dia ni ibu tunggal, bukan orang senang, tapi bagi RM5. Tuan-puan dimati Allah sekalian, di bawah kami ada ramai ibu tunggal asnaf fakir miskin yang kami bagi secara percuma. Contohnya dia nak berniaga, modal diperlukan 3,000, kita bagilah dalam 2,000. Kita nak 1,000 tu dia pusing balik supaya semangat dia berniaga, supaya dia rasa bertanggungjawab. Saya ada beberapa orang, subhanallah, melalui yang uruskan, dikata ustazah,
adik ibu tunggal ni nama sekian-sekian, dia bayar 200 sebulan untuk habiskan 1,000 yang dihutang dengan kita ustazah. 2,000 kita bagi percuma, infak kita, 1,000 tu untuk dia bayar balik sebagai komitmen nak suruh galakan supaya dia berusaha ni. Ustazah, setiap bulan dia bagi 200. Tahu ni susah, anak ramai sekian-sekian, dia bagi 200. Saya kata, ya okey, alhamdulillah. Ustazah tahu tak, 100 dia bayar hutang, 100 lagi dia infak. Saya bila dengar macam tu, dia dah buat berapa bulan? 6 bulan dah ustazah. Kalau ikutkan, dia dah lama dah habis, tapi dia kata biar. Dia nak infak 100, padahal dia orang susah ni. Bila dengar tu saya kata, bagi tahu dia, lah lansai dah hutang dia. Lepas tu baru saya tahu, rupanya ramai asnaf fakir miskin buat macam tu. Dia kata, saya tak nak tunggu, saya dah senang baru nak bersedekah. Walaupun hutang belum habis bayar, tapi dia tahu berhutang pun dengan orang yang membenarkan. Kalau dia tak mampu pun kita halalkan. Lalu dia kata takut tak sempat dia mati, tak sempat bersedekah. Jadi dia minta izin nak buat macam tu. Dia tak nak dikira sebagai lansai hutang, dia nak kira dia sedekah juga. Subhanallah, bila saya dengar, saya kata yang dia bagi selepas ini semua itu sedekah. Kita tak kira dia bayar hutang. Masya Allah, tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita ni yang menghalang kita untuk bersedekah adalah sifat bakhil. Nabi SAW bersabda, hadis Nabi, tuan-puan dan mati Allah sekalian, seseorang yang pemurah, dekat ia dengan Allah, dekat ia dengan syurga, dekat ia dengan manusia, jauh ia daripada neraka. Saya masa baca hadis ni rasa macam, ya Allah, indahnya Nabi sebut macam ni. Tapi ada sambungan, manakala orang yang bakhil, jauh ia daripada Allah, jauh ia daripada syurga, jauh ia daripada manusia, manusia pun tak suka. Kemudian dekat ia dengan neraka. Dan sambungan hadis itu penutup, sesungguhnya orang alim yang bakhil lebih permulaannya adalah sesungguhnya orang yang jahil lebih kurang macam tu, tetapi pemurah lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang alim tapi bakhil. Walaupun banyak ilmu, tapi ilmu itu tidak boleh melembutkan hatinya memberi sedekah di jalan Allah. Orang yang kuat bersedekah ini adalah cerminan hati dia. Hati yang macam mana? Yang tunduk kepada Allah. Hati yang mengakui bahawasanya segala yang dia miliki ni adalah milik Allah, ya Malik. Jadi orang yang kuat bersedekah ini adalah orang yang yakin dengan Allah, orang yang dekat dengan Allah. Ini golongan yang istimewa. Sehingga disebut dalam hadis Nabi tentang babus sedekah, orang-orang yang bersedekah akan dipanggil masuk melalui pintu sedekah. Babus sedekah, pintu sedekah. Sebab itu kalau kita nilai harta yang kita ada sekarang, kalau nak jadi dipanggil pemurah ahli sedekah, tak tahulah berapa persen. Mungkin 20% ataupun 50% ataupun 80% baru dikira sebagai ahli sedekah. Wallahu a'lam. Tapi berilah ketika kita sedang sehat. Dan Nabi menyebutkan sesungguhnya ada yang bersedekah saat dia dah nazak. Doktor kata tinggal lagi sebulan je lagi makcik tak boleh buat apa, tinggal sebulan je lagi. Masa tu kuatlah dia bersedekah. Bagi tu, bagi ni, bagi ni. Tiba-tiba doktor cek balik makcik, dah hilang tiba-tiba makcik, kesihatan makcik. Doktor biar betul. Ya makcik. Ya Allah, sungguh doktor. Alhamdulillah, tapi kenapa? Makcik dah bagi banyak dah barang kat orang, tak jadi mati pula. Hari tu ada sofa pun makcik bagi. Barang kemas dah bagi dah semua. Doktor kata makcik tinggal sebulan. Dah makcik nak macam mana? Ramai mana orang kuat bersedekah bila dekat dengan mati. Bila dia dah mula rasa dia dah tak mampu lagi nak memanfaatkan dah harta dia tu. Bila dah nazak, subhanallah, Allahu Akbar. Yang mana? Masya Allah, bab-bab sedekah itulah. Okey. Subhanallah, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Jadi, kita tengok sambungan. Apakah dimaksudkan dengan riya al-musalah seperti disebutkan dalam hadis di atas? Nampak tak penjelasan tu detail? Azain bin Munayyir menjelaskan di dalam kitab Fathul Bari persamaan antara kemurahan Nabi SAW dalam kebaikan yang dibawa oleh angin musalah adalah angin tersebut angin pembawa rahmat yang diutuskan Allah Ta'ala untuk menurunkan hujan secara menyeluruh sehingga membasahi tanah yang telah mati ataupun hidup. Okey, kita tengok di bawah diceritakan rumusan lagi. Subhanallah. Okey, Masya Allah.
Okey, ada lagi soalan. Kita tak baca detail tu. Kita tengok muka surat 28 pula. Cuba belek muka surat 28. Iaitu, adakah doa orang yang berpuasa dimakbulkan? Okey, bila kita membicarakan tentang adakah doa orang berpuasa dimakbulkan, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada penerangan tu, nanti baca sendiri ya. Belek-belek je. Apakah doa ketika berbuka puasa digalakkan? Ini kan berkenaan dengan satu hadis Nabi, hadis bertaraf hasan. Okey, kita tengok yang ni lah, muka surat 30. Terdapat beberapa doa yang sesuai untuk dibaca ketika berbuka puasa. Sebelum itu kita mesti memahami satu perkara, muka surat 30, yang amat penting, iaitu waktu mustajab doa ialah ketika berbuka puasa. An-Nawawi menjelaskan disukai orang berpuasa untuk mendoakan sepanjang berpuasa perkara berkenaan akhirat dan dunia, dan doa orang yang dikasihi dan untuk orang Islam. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang tidak ditolak doa: orang yang berpuasa hingga berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizalimi. Jadi memang inilah hadis ini hadis hasan yang menjelaskan memang betul orang yang berpuasa doanya makbul. Jadi bermula daripada mana? Bermula daripada waktu kita dah start sahur sampailah berbuka. Dan antara waktu yang mustajab ketika dekat-dekat nak berbuka. Jadi apakah doa yang disarankan untuk kita memperbanyakkan? Kita tengok pada muka surat 32. Tengok muka surat 32. Okey. Apakah lafaz doa yang sesuai dibacakan ketika berbuka puasa? Doa pertama yang diajarkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Iza aftara Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Itu di antara doa yang dianjurkan. Okey, apa maksud dia? Apabila berbuka, bacalah, ya Allah, sesungguhnya kami bermohon dengan rahmat Engkau yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuni aku. Jadi nak beramal dengan doa ni petang ni, tanda ketika nak berbuka puasa boleh terus beramal dengan doa ni. Ini antara doa yang disarankan oleh para sahabat Nabi. Dan sahabat Nabi adalah orang yang paling dekat dengan akhlak Nabi, yang paling dekat dengan sifat-sifat Nabi, sebab mereka secara langsung melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, doa yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi juga, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berbuka, baginda membaca doa. Kita tengok, zahabat dhama'u wa batallat uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Subhanallah. Ini doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud telah hilang dahaga, telah basah urat-urat, dan telah tetaplah pahala insya-Allah. Maksudnya di sini Nabi berdoa supaya pahala puasa tu tetap Allah terima. Ketika berbuka akan apa? Hilanglah dahaga, basahlah kembali urat-urat, maksudnya dah masuk makanan, dah masuk air, dan telah tetaplah pahala. Moga-moga Allah terima pahala. Dan perkataan Nabi sebut insya-Allah. Ini adalah lafaz daripada hadis Nabi dan doa daripada Nabi. Jadi ketika berbuka, antaranya kita membaca doa ni sebelum makan. Doa ini mengajar kita erti syukur atas nikmat dan peluang dapat berbuka puasa. Okey, kita tengok doa ketiga pula. Subhanallah, detail ya tuan-puan sekalian. Buku ni berkongsi bukan sekadar jawab ya afdal berdoa ketika berbuka, tetapi turut membawakan apakah doa-doanya. Dia bukan sekadar ilmu, tetapi memberikan panduan untuk kita beramal. Doa yang ketiga iaitu Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu yang kita baca selalu. Jadi doa ini ada daripada Abu Daud, kitab puasa, bab doa saat berbuka. Hadis diriwayatkan oleh Muaz bin Zurah. Okey, kita boleh tengok yang kita selalu baca yang ni, tapi kita tak tahu rupanya ada lagi doa-doa yang lain. Subhanallah, semua doa ini datang daripada Rasulullah dan juga sahabat Nabi. Jadi yang kita biasa kita tambahkan, macam mana doa kita nak buka puasa? Allahumma lakasumtu
wa ala rizkika aftartu. Lagi? Wa bika amantu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh tak tambah? Boleh je. Tapi kalau ikut hadis Nabi, dia setakat itu saja. Allahumma lakasuntu, ya Allah, kepada engkau aku berpuasa. Wa ala rizkika aftartu, dan atas rezeki engkau kami berbuka. Itu sebagai tanda syukur kepada Allah, kita mampu berpuasa dengan nikmat yang Allah beri. Allah kuatkan tubuh badan kita sihat, mampu berpuasa. Dan sekarang kita sedang nak makan, dengan rezeki Allah juga kita makan. Subhanallah, muslimin muslimat. Ada 5 minit lagi. Boleh teruskan tak ni? Memang kita akan rasa penat sebab lepas sahur kan. Masya Allah. Kalau kat rumah buat apa ni? Agak-agak kalau rumah buat apa ni? Oi, boleh terlena ni kan. Tidur ni, masa ni sedap ni. Lepas dah tadarus apa, dengan kaki telekong tu tergolek atas sejadah. Masya Allah. Sejam dia tergolek. Tapi baca Quran 10 minit. Masya Allah. Mudah-mudahan tidur sekejap. Okey, tuan-puan dan puan Allah sekalian. Benarkah tidur orang berpuasa itu diberi pahala? Betul. Tidur pun dapat pahala. Tidur yang macam mana? Ya, tidur sekejap-sekejap. Tidur sebab penat buat ibadah. Bukannya tidur 3 jam, bangun alhamdulillah dapat pahala tidur. Tak. Dia baca Quran, lepas tu dia penat, dia rasa ngantuk, tidur sekejap, bangun balik. Tidur sekadar untuk menguatkan tubuh badan. Untuk apa? Untuk ibadah. Tidur sekejap. Ini walaupun tidur, orang begini pahala bersambung. Sebab dia bukan tidur kerana nak ngejar hawa nafsu dia. Bukan tujuan nak tidur, pasang aircon, masuk selimut, tidur betul-betul, tak. Tapi ya Allah, aku ngantuk, ya Allah, tidur sekejap. Walaupun tidur orang begini tetap dapat pahala. Itu hebatnya. Masya Allah. Subhanallah. Okey, tuan-puan dan puan Allah sekalian, mari kita tengok muka surat 73. Sikit lagi. Bertahan, muka surat 73. Okey, soalan 19. Benarkah syaitan diikat di dalam bulan Ramadan? Betul ke syaitan diikat? Habis tu kenapa ada orang buat maksiat lagi? Bahaya kan dia jawab, sebab dia dah jadi syaitan. Memang sebenarnya syaitan ini boleh di kalangan syaitan, boleh di kalangan manusia. Tapi kita tak boleh cakap macam tu. Cuma maksudnya ialah dia dah jadi ejen syaitan untuk menghasut orang lain buat maksiat. Kan baru ni ada isu yang panas berkaitan dengan PU. Saya subhanallah, saya doakan PU Amin kuat, teruskan dakwah. Dia melakukan dakwah dengan sangat baik. Cuma diuji Allah masa ambil gambar tu dengan wanita-wanita yang teramat seksi. Teramat, tersangat, terover, terlebih seksi. Allahu Akbar. Dan dia memakai pakaian tersebut di bulan Ramadan. Kemudian orang share. Saya pun tengoklah dia punya IG. Saya tak tahulah macam mana. Moga Allah rizkikan untuk boleh berdakwah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan. Saya rasa macam Allahu Akbar, lebih dahsyat daripada non-Muslim. Lebih dahsyat, sangat dahsyat. Tuan-puan jangan carilah. Saya bukan cari sebab apa. Sebenarnya saya masa tu tengok adakah dia grup LGBT, dia background belakang dia siapa. Kenapa dia boleh buat satu program bersama dengan LGBT yang pakai pun sangat seksi, dan dia orang tak rasa nak hormat bulan Ramadan. Dia jemput PU untuk bacakan doa sepenuh Ramadan dan juga maksudnya bagi tazkirah. Kalau betul orang yang nak mendengar tazkirah dan nak memuliakan Ramadan, walaupun dia sangat seksi di luar bulan Ramadan, dia akan memakai juga kain menutup. Ni pakai terbelah sampai atas, mendedahkan bahagian dada, apa semua ketat, menunjuk macam telanjang. Saya fikir, ya Allah, ini sangat dahsyat, ini menghina Ramadan. Ini benar-benar berani mencabar Allah dan menghina Ramadan. Bayangkan beginilah, buat majlis maksiat, patut panggil untuk baca doa, minta sebut nama Allah. Dia sedang berbangga menayangkan tubuh badannya. Tapi kalau dia benar-benar menghormati Allah, nak sebut nama Allah, nak dengar tazkirah, mungkin etika pemakaian sempena majlis buka puasa di bulan Ramadan, dia letakkan etika pakaian sekian-sekian. Kerana hakikat dia sebelum Ramadan,
Lebih dahsyat daripada non-Muslim. Saya boleh sebut macam tu. Ataupun macam non-Muslim yang mandi-mandi di tepi pantai. Macam itulah, bahkan lebih dahsyat. Tanpa sorak benang apa, sangat dahsyat melalui Islam. Na'udzubillah min zalik. Dan dia ada buat permohonan maaf kerana telah membuatkan terpaliknya PU macam sekian-sekian. Tapi dia buat video permohonan maaf, memperlihatkan sebahagian besar dada dia. Mohon maaf, saya rasa bersalah. Allahu Akbar, subhanallah. Dan 10 hari terawal bulan Ramadan ni, tuan-tuan sekalian, banyak perkara yang menyedihkan berlaku. Maaflah saya sebut di rumah Allah yang mulia ini. Tular juga tengok ada filem yang bakal diterbitkan. Duk cium kaki. Ni saya kenalah ni bila saya sebut macam ni. Cium kaki real. Isteri orang, suami orang cium kaki berkali-kali. Cium betis, cium kaki. Buat filem tentang ajaran sesat. Bila tunjukkan filem ajaran sesat begitu, dilebih-lebihkan walaupun ada betul berlaku. Dibuat sebagai menghayati watak. Berulang kali dicium, cium. Basuh, cium. Soalannya minum air kaki tu. Cium betul mulut ke kaki. Saya sangkakan okey, mula-mula keluar dah sinopsis filem ni tentang ajaran sesat. Ingat cium kaki palsu ke? Ataupun masa cium tu ganti kaki suami dia ke? Tak, ini suami orang, ini isteri orang. Hukum dia apa? Haram. Jelas haram. Atas nama filem ke, nak bagi kesedaran ke, atas nama seni ke, penghayatan ke, hukumnya haram. Jelas tanpa ada perbahasan apa-apa. Bersentuhan, buat adegan begitu. Kau nak tunjuk pun cium kaki, boleh je buat cara yang lain. Sama juga apa-apa drama, filem. Buat adegan romantik, suami isteri, bukan suami isteri. Peluk, cium dahi, salam, jangan tengah. Haram semuanya. Apa lagi buat adegan, baru kahwin, lepas tu soalannya malam pertama, lepas tu buat gelap. Haram. Itu namanya pra-porno. Pra-lucah. Na'udzubillahi min zalik. Berlakon ibu dan anak. Ibu ni sekian-sekian. Ibu dengan anak kan salam. Haram. Banyak filem Indonesia buat tanpa ada persentuhan lelaki dan perempuan. Jaga aurat walaupun suami isteri tapi dalam rumah elok juga pakai tudung. Tapi dapat anugerah. Dapat sekian-sekian. Tapi pelakon kita minta maaf kalau ustazah terlalu direct, terlalu jelas terang. Sebab perkara ini sangat jelas, sangat terang. Tak ada ragu-ragu pun. Mungkin ada ustazah perbincangan kau ada, tak ada ragu-ragu, memang jelas haram semua tu. Tetapi apa? Kerana tengoklah dari sudut positif, dia ada mesej-mesej nak disampaikan. Ya Allah, perkara yang baik tidak menghalalkan perkara yang haram. Untuk menyampaikan mesej yang baik boleh dengan cara yang baik. Kita mengharapkan industri filem ke drama ke dunia-dunia pengarah ni memang di kalangan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang amanah, orang-orang yang beriman. Pelakon tu kalau benarlah jaga solat, jaga puasa, jaga batasan, dia takkan cium kaki. Dia takkan dedah orang, dia takkan berpelukan. Ada yang dia peluk-peluk dalam filem tu. Walaupun pakai ini pegang-pegang tubuh badan dan sebagainya. Na'udzubillah. Dan yang saya bimbang bila berkaitan dengan filem-filem agama ni, dilebih-lebihkan. Kenapa tak buat satu filem dedah aurat teruk-teruk, lepas tu jadi gini, lepas tu dibuat sekian-sekian, ataupun buat perkara kemungkaran? Memanglah ada. Tetapi ia biasanya tidaklah terlalu beria-ia. Na'udzubillahi min zalik. Masya Allah. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, kita pergi kepada hadis berkaitan dengan syaitan dibelenggu. Tapi kalau masih lagi buat maksiat di bulan Ramadan, bermaksud dia telah sebati dengan maksiat. Bahkan syaitan dah berlepas tangan dengan dia. Bahkan mungkin syaitan kata, dia lebih dahsyat daripada aku ni. Syaitan dah berlepas tangan. Yang ni tak perlu buat apa-apa dah. Dia dah jadi ejen syaitan. Dia dah menyebarkan keburukan. Dia jadi asbab orang lain melakukan keburukan, melakukan maksiat. Dia jual baju-baju seksi di bulan Ramadan. Na'udzubillah. Wahai para peniaga yang menjual baju raya, tolong amanah. Anda cari rezeki. Kalau anda jual baju yang ketat, sendat, seksi, singkat, jarak, kalau 1000 orang beli, 1000 orang anda menanggung, turut menanggung dosa. Orang tu tanggung dosa, anda pun tanggung dosa. Anda jual pula tudung yang singkat, yang nampak dada, yang sekian-sekian, memang ramai orang beli. Tudung Ustazah Azmat memang sikit je lah orang beli.
Ada orang komen, Ustazah jual tudung ni tak laku, mana ada orang pakai tudung ni, budak-budak sekolah je, lepas tu gini-gini. Saya kata tak apalah, saya lawan arus pun, tapi ada rezeki yang Allah tentukan. Masya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Yang terakhir betul-betul. Terakhir betul-betul. Dah angkat dah tu beg apa semua kan, susah hati. Muka surat 84. Muka surat 84. Saya seorang je baca terjemahan. Pada malam pertama bulan Ramadan, syaitan dan jin jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup. Tidak ada satu pun pintu yang terbuka. Allah tutup semua pintu neraka, tak ada satu pun yang buka. Dan pintu syurga dibuka, tidak ada satu pun yang ditutup. Allah buka semua pintu syurga. Lalu seorang penyeru menyeru, wahai yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah. Wahai yang melakukan maksiat, berhentilah. Allah Subhanahu Wa Taala akan membebaskan hamba-hamba daripada api neraka pada setiap malam di bulan Ramadan. Subhanallah, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Puasa first class, Ramadan first class adalah siapa yang dapat pembebasan daripada api neraka. Dan ada ciri-cirinya. Siapakah yang dibebaskan Allah daripada neraka? Ciri-cirinya adalah mereka yang mentaati semua perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Bukannya Ustazah wajah dia jadi bercahaya ke? Ataupun dia ada mimpi apa-apa ke? Ataupun dia sekian-sekian ke? Basic, subhanallah, ahli syurga ialah orang yang bebas daripada neraka adalah mereka yang mentaati segala perintah Allah. Cek balik, ada tak apa yang Allah perintahkan kita belum buat? Cek balik, ada tak larangan Allah yang masih kita buat? Jadi insya-Allah sebab Ramadan, puasa, semua ibadah sebenarnya sedang mendidik hati kita untuk menjadi hamba Allah yang taat. Puasa mendidik kita untuk ikhlas dan taat kepada Allah dalam beribadah. Kalau saya tanya Hajah depan ni kan, Hajah puasa tak Hajah? Hajah puasa? Apa bukti Hajah puasa? Boleh buktikan tak Hajah puasa? Saya tak makan Ustazah. Apa bukti tak makan? Sekarang tak makan, tak makan. Saya sedang berpuasa. Kita buat ibadah puasa tak ada bukti kita sedang berpuasa dan kita sedang buat ibadah, betul kan? Kalau orang solat, tadi tu solat, nampak orang solat. Sedekah nampak. Haji nampak tak? Nampak. Satu ibadah tak nampak. Puasa. Kalau orang tu nampak sedang berjalan, kita takkan cakap, orang sedang berpuasa sedang berjalan nak? Tak ada, tak nampak, tak ada tulis kat dahi sedang berpuasa, tak. Sebab itu puasa satu kaedah Allah nak melatih kita ikhlas. Buat kerana Allah, Allah je tahu kita berpuasa. Lagi puasa sunat. Masya Allah. Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekadar itulah perkongsian pada hari ini. Mohon maaf sekiranya tidak tercapai hajat, hasrat dan selebihnya baca sendiri. Masya Allah, banyak ilmu yang terkandung. Kalau siapa yang berhajat boleh selesaikan di luar sana. Kalau siapa yang rasa tak berhajat boleh tinggalkan, pulangkan kembali. Tuan-puan dimati Allah sekalian, terima kasih kepada semua yang masih istiqamah hadir. Ada lebih kurang dalam 3,000, 4,000 lagi. Campur dua ni dalam 4,000. Saya nak ucapkan selamat masuk ke fasa yang kedua. Hari ni 10 Ramadan kan? Tengah hari ni boleh tengok live saya. Ada kita nak bagi kaki palsu. Hasil infak, semua kan banyak berinfak melalui sahabat Amal Care. Terima kasih banyak-banyak. Kita bantu ramai OKU. Kaki palsu mereka ni dah 10 tahun dah rosak. Sebab kau nak tunggu daripada agensi kerajaan, kadang makan masa yang lama. Mereka dah jatuh-jatuh. Jadi kaki palsu mahal. Ada 10,000, ada belah-belah ribu, tergantung pada kondisi mereka. Jadi tengah hari ni ada kita bagi infak kaki palsu. Lepas tu petang ni ada program dengan satu kawasan asnaf fakir miskin berbuka puasa. Memang kita tanggung semua. Lepas tu kita ada bagi wakaf telekong. Semalam saya ada lancarkan wakaf telekong. Kita beli telekong yang baik. Sebenarnya telekong tu, telekong yang saya juga, telekong tu harga dia lebih mahal modal dia daripada RM60. Kalau orang mungkinlah dia beli telekong RM40, dia buat wakaf RM60, jadi dapatlah untung RM2. Saya buat terbalik walaupun staff tanya, Ustazah biar betul modal kita, telekong kita ni lebih mahal daripada RM60. Kita kata inilah waktunya kita pun nak berinfak. Kita hanya minta sumbangan. Contoh kita kira-kira hari ini berapa orang infak telekong RM60 tu, kita akan agihkan start daripada petang ni. Dan kami memang cari orang-orang yang asnaf, telekong mereka dah lusuh dan sebagainya.
Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak yang hadir sama. Mohon maaf segala kekurangan dan kesilapan sehingga bertemu lagi. Saya ni bagi salam bagi salam semualah. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.